Sebab tu dia di imam di atasnya asingkan khas untuk mereka. Baik ustaz, apakah hukum melewatkan solat disebabkan ingin menunggu dan mendapatkan solat jemaah? Jadi tuan-tuan, menunggu sebab apa? Ada orang, saya ceramah di Pulau Pinang, masuk isyak 8.45, pukul 9 pun tak berhenti lagi saya ni. Satu jemaah bangun, ustaz, time's up, isyak dah masuk, tolong berhenti. Masya Allah, nama dia kurang hajar. Ya, saya berhenti, tekan brek mengejut, berhenti. Menunggu melewatkan sembahyang isyak kerana ada majlis ilmu harus. Bukan kita nak tinggal sembahyang terus. Bukan kita nak tinggal sembahyang. Kita masih lagi di dalam wuduk. Kita masih lagi dalam proses menunggu waktu sembahyang. Dalam keadaan berwuduk dapat pahala sembahyang. Oh, maknanya ustaz lepas kuliah balik ustaz ya? Tak payah sembahyang. Kenalah sembahyang juga, tapi pahalanya dapat. Tak rugi walaupun sedikit, diharuskan. Sebab waktu isyak ni waktu yang panjang. Dalilnya apa? Dalilnya Muaz bin Jabal. Muaz bin Jabal sembahyang isyak berjemaah di Masjid Nabawi di Madinah dengan Rasulullah. Rasulullah jadi imam. Kemudian Nabi kata Muaz balik kampung, dia balik kampung, dia imamkan pula sembahyang orang-orang sembahyang isyak dengan Muaz bin Jabal. Orang kampung duk tunggu Muaz bin Jabal nak sembahyang berjemaah. Tunggu. Ini dulu Muaz dia bukan duduk di Madinah, dia ada kampung dia pula. Naik kuda pergi balik kampung dia jadi imam pula. Lepas jadi imam sembahyang isyak, baru dia balik rumah masing-masing. Bila sampai satu hari Muaz bin Jabal ni dia semangat. Dia semangat jadi imam panjang tuan-tuan. Dah lah lambat, baca ayat panjang pula. Besoknya jemaah ni mengadu dekat Rasulullah. Kami dah lah letih, besok nak bangun awal, dia pula lambat sembahyang pula, macam mana Rasulullah? Rasulullah panggil Muaz bin Jabal, kenapa kamu buat fitnah sampai kepada satu masyarakat jadi kecoh? Fitnah di sini bukan mengata-ngata ke orang, bukan. Fitnah ni menimbulkan satu benda yang riuh rendah. Nabi tegur Muaz bin Jabal. Okey? Baik, yang seterusnya, adakah pemakaian minyak wangi bagi muslimat adalah haram? Nabi larang pakai minyak wangi bagi orang perempuan jika main masjid. Satu hari Abu Hurairah pergi ke masjid, orang perempuan potong dia. Bila potong wangi, Abu Hurairah potong dia balik. Makcik balik rumah, pergi tukar baju lain, pakai baju lain, main masjid. Tak siapa yang pakai minyak wangi main masjid ni? Tak baca ke hadis Nabi? Perempuan ni pun balik rumah, tukar telekung lain, main sembahyang lain tanpa minyak wangi. Jadi kalau akak-akak nak pakai minyak wangi, boleh untuk 12 orang. Untuk 12 orang. Siapa 12 orang tu? Kuliah bulan depan. Ya, insya-Allah ya. Baik. Kemudian, Assalamualaikum Ustaz. Benarkah orang wanita boleh membuat syarat sebelum kahwin dengan syarat bakal suami tersebut tidak boleh menikah dengan orang lain selagi mana wanita itu masih hidup, seperti dalam filem Indonesia Ketika Cinta Bertasbih, KCB? Saya tak nak tengok ni tuan-tuan. Cerita apa ni? Banyak banget cerita Indonesia. Tuan-tuan, kalau isteri dia buat syarat dan suami dia setuju, ada pendapat ulama mengatakan harus. Saya setuju kahwin dengan awak dengan syarat awak tak kahwin lain. Suami kata baik, saya setuju, maka harus. Sebab perkahwinan kedua, ketiga, keempat bukan wajib, dia adalah harus. Maka jika ada perjanjian macam itu, pegang. Kalau suami kata aku tak boleh terima syarat kamu, okey, kalau tak boleh terima kita tak payah kahwin. Okey, bye bye. Gitu. Begitu juga kalau dia buat syarat, abang, saya boleh terima pinangan abang, saya boleh kahwin dengan abang dengan syarat saya tak nak masak, saya nak makan aja. Kalau suami setuju, boleh kahwin, sah perkahwinan dia, dan tak payah masak. Itu perjanjian dia. Tak tahu Ustaz. Kalau makcik tahu, makcik buat perjanjian tu Ustaz. Sebab itulah kita kena belajar. Bila kita belajar, kita banyak tahu. Ni bila kita nak belajar, ada orang benci pula. Akhirnya sampai bila kita tak tahu.
Baik, yang ketiga, pelaburan bagaimana yang dibolehkan Islam? Pelaburan secara Islam. Apa dia pelaburan secara Islam? Dilaburkan, diniagakan secara Islam. Yang keduanya, kita tahu di mana dia dilaburkan. Kita tahu di mana dia laburkan. Senaraikan di mana pelaburan dia. Islam ke tidak? Islamik ke ataupun tidak? Kalau kita laburkan dan kita tak tahu dia melabur untuk apa, di mana, bagaimana, belum lagi dikira sebagai pelaburan Islam. Kita kena ambil tahu. Yang ketiganya, untung dan rugi adalah bersama. Tidak ada jaminan tetap keuntungan untuk kamu. Itu banyak-banyak syarat untuk pelaburan Islam ni. Dan yang ketiga, ustaz boleh doakan supaya ahli keluarga saya mengikut Islam sebenar-benarnya, senang sentiasa taat pada perintah Allah. InsyaAllah lah tuan-tuan ya. Saya dah bacakan doa ini di masjid Setiawan, Masjid An-Nasriyah Setiawan. InsyaAllah. CD-nya tajuk apa Encik Ali? Tak ingat? Tak ingat? 7 wasiat. Jadi tuan-tuan cari CD ni, saya doakan dalam CD itu 7 wasiat. Tajuk dia 7 wasiat Rasulullah, CD yang terbaru. Jadi doa tu di hujung sekali, pendek aja. Tuan-tuan rakam, tuan-tuan tulis pelan-pelan. Saya nak bawa malam ni, tapi saya tak bawa sebab saya dah di Singapura. InsyaAllah kalau ada masa kita akan bawa. Doa ni adalah doa yang Nabi Muhammad baca selepas Nabi Muhammad baca surah Al-Waqi'ah, supaya lapang hati orang, lapang rezeki, lapang anak-anak, lapang keluarga. Di doa ni sangat bagus, Nabi suruh kita baca. Jadi insyaAllah yang mana ni boleh tuan-tuan tengok dalam CD yang terbaru, iaitu 7 wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu saja tuan-tuan. Bagi tuan-tuan yang nak tengok, ramai yang duk tanya, ustaz isteri berapa, ustaz isteri berapa, anak berapa. Saya rasa jawapannya telah ada. Tuan-tuan boleh dapatkan majalah Anis keluaran bulan November. Okey, tengoklah macam-macam orang kata kat saya tak. Assalamualaikum ustaz, bolehkah perempuan menayang rupa pada laki-laki bukan mahram di laman sosial? Rupa macam mana? Muka tidak haram, muka bukan aurat. Jadi kalau dia pakai IC, dia buat gambar IC, bubuk IC pakai tudung, harus. Serupalah kalau dia calon pilihan raya, dia pakai tudung, pangkahlah saya duk sengih je, tak haram kan? Tak haram. Dia calon perempuan, pakai tudung elok duk sengih, undilah saya, tak apa. Jangan kita kata haram pula. Muka ni bukannya aurat, dengan syarat menutup aurat. Yang haram ialah dibukanya tudung, ya, dibukanya tudung, dimasukkan dalam Facebook dia ke apa benda, tak bertudung, yang tu baru haram, ya, wajib ditudung. Ataupun dia menayangkan mukanya yang penuh dengan make up, yang laki-laki pun up bila tengok dia, sebab dia telah memake upkan laki-laki dengan make upnya itu. Yang tu pun dilarang juga. Kena berhati-hatilah. Sekadar keluar untuk dikenali, mukanya adalah harus dibenarkan, dan jagalah batas-batas agama. Saya doakan pelancaran tabung kita malam ini, dan selepas ini sumbangan akan berterusan untuk majukan lagi surau kita. Kita jumpa lagi di lain masa insya-Allah. Pada bulan hadapan saya ada satu lagi forum perdana ehwal Islam secara langsung dari Sentul, ya, dari Sentul di Kuala Lumpur. Tarikhnya ialah pada bila mesej baru masuk, minta maaf lah saya tak sempat baca, tak sempat ulas. Pada 24 hari bulan insya-Allah, 24 November, okey. Dan malam 25 hari bulan, 25 hari bulan ini, lusa hari Selasa, saya ada di Uptown. Betul ya? Uptown Shah Alam. Di Uptown lepas sembahyang Isyak. Dan itu pun telah dapat tauliah daripada Jais. Jadi jangan repot pula. Insya-Allah. Dah ada tauliah semua tu ya. Jadi tuan-tuan, insya-Allah, minta maaf jika terkasar bahasa saya bergurau selama ini. Minta maaf selama ini saya mengajar tuan-tuan jika ada salah dan silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.